Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam hormat. Terima kasih Tan Sri Speaker. Tiada beza sebenarnya yang membezakan kita antara anggota UMNO ataupun keadilan, PAS mahupun DAP sedang kita sesak bernafas dalam lumpur. Jadi banjir yang baru melanda ni Tan Sri Speaker dikatakan hanya berlaku akibat kecemasan iklim setiap 100 tahun. Sebenarnya merupakan banjir kedua terbesar sejak tahun 2014. Ketika itu 300,000 isi rumah menjadi mangsa, maka lahirlah Natma. Kali ini kita sebaiknya mengibarkan bendera separuh tiang bagi memperingati 57 nyawa yang terkorban dengan 2 orang lagi yang masih hilang. Sebenarnya kita semua terkesan, mungkin kali ini Pulau Pinang Permatang Pauh terkecuali, namun ia memberi peluang kepada kita di kawasan-kawasan yang tidak terkesan untuk turun menyalur bantuan selagi kita mampu untuk meringankan beban. Bayangkan kerugian yang diumum antara 5.3 bilion hingga 6.5 bilion membabitkan 1/3 daripada 160 daerah seluruh negara. Terkesan akibat banjir, tetapi Malaysia merupakan satu-satunya negara ASEAN yang tidak mempunyai undang-undang khusus berkait dengan pengurusan bencana. Hanya menerusi sebuah jawatan kuasa independen, perubahan iklim mampu membincangkan Green New Deal dicadang oleh Batang Lupar tadi, Ketua Pembangkang, ahli-ahli parlimen lain untuk pengurusan bencana pasca perbahasan hari ini, memperlihat hasil konkret dan membolehkan insya-Allah perbincangan terperinci akta pengurusan bencana serta meneliti KPI pelaksanaan setiap agensi sebagaimana dirancang dalam blueprint. DOSM anggar RM10,436 bagi sebuah keluarga, tapi anak seorang lagi bayi 10 kali ganda daripada RM1,000 yang disalur menerusi fasa pertama. Saya pohon ahli parlimen jeli kalau boleh melaksanakan ukuran pelbagai dimensi MPI bermula dengan isi rumah yang terkesan dengan tragedi darurat banjir di kala pandemik, rakyat hilang tempat berteduh, wang simpanan, status keberadaan dan juga kewarganegaraan. Jadi bila mereka hilang sijil, termasuklah later on the post-traumatic stress disorder. Ini harus kita ambil kira dengan menyeluruh. Tan Sri Speaker, pada tahun 2019, Pelan Malaysia terbitkan garis panduan perancangan bandar berdaya tahan bencana Malaysia. Persoalan saya, adakah darurat banjir yang sedang kita bincangkan menghiraukan kewujudan blueprint tersebut? Apakah status terkini garis panduan? Siapa yang pantau pelaksanaan? Dan kalau tak laksana, siapa yang akan dikenakan tindakan? Bagaimana pula dengan pelan induk cerun negara yang masih lagi dikemaskini oleh JKR? Saya minta mereka kata berstatus rahsia. Natma pula, apa status dasar risiko bencana kebangsaan? Setakat 2021, dasar tersebut jawapannya masih dirangka. Please update me if I did not get the latest. Kedua-dua jenis bencana iaitu banjir dan tanah runtuh bertambah parah dengan climate change. Maka aplikasi berkaitan bencana harus dibangunkan dan ini selari dengan rancangan Pelan Malaysia, tapi saya mendapat bantuan daripada beberapa orang sukarelawan untuk membangunkan aplikasi. Di peringkat beta dah siap kerana kita kena satukan the existing applications, ramalan cuaca termasuklah struktur hidrolik bawah JPS sebagaimana yang dipaparkan dalam laman web iHydro untuk JPS Negeri Sarawak. Kita juga harus satukan segala usaha yang wujud di lapangan. Menteri kata tadi, look at Kobe. Kobe successful because adanya support daripada keluarga, daripada kejiranan dan juga daripada NGO. Maka kita kena pastikan kita paparkan dalam satu laman aplikasi yang menyeluruh semua NGO yang telah menyalurkan their help seiring dan selari dengan agensi pihak kebangsaan dan juga negeri. Kita mudahkan integrasi
dan kita insya-Allah akan bentangkan kepada Plan Malaysia dan JPS. Tuan Speaker, sebuah kertas penyelidikan Historical Landslide Events in Malaysia oleh Lestari dan UKM mendedahkan sejak 1961 ada peningkatan tren kejadian tanah runtuh. Until 2019, 600 orang meninggal dunia akibat tanah runtuh di Malaysia. Kaitan lazim tanah runtuh dengan pembangunan yang tidak terkawal, termasuk membabitkan pembangunan di kawasan tanah tinggi. Maka reformasi undang-undang, jika di peringkat pusat nak wujudkan undang-undang bencana, peringkat negeri dan PBT wajib menyemak semula pembangunan di bawah cerun 3, memperkenalkan undang-undang bagi memaksa pemaju laksana mekanisme bandar span, termasuklah pembatalan lesen ladang hutan. Kementerian Pendidikan juga harus ambil kira aspek pengurusan risiko bencana dijadikan sebagai salah satu mata pelajaran dalam pendidikan IPT dan sekolah. Ini selari dengan saranan Plan Malaysia. Jadi saya rasa kita wajib ketemu 6 bulan selepas hari ini menerusi jawatan kuasa khas yang mampu mengintegrasikan dan mengukur keberkesanan Kementerian Pusat dan negeri, jabatan dan agensi yang dipertanggungjawabkan bagi mengurus bencana barulah berhasil dengan Malaysia yang kalis bencana dan cabaran masa depan. Tuan Speaker, saya berharap semua ini dijawab. Kita wajib bertemu lagi dengan menilai KPI dan menilai pelaksanaan. I hope to see all of you in 6 months membincangkan hasil daripada apa yang kita bawakan hari ini. Terima kasih, Speaker. Terima kasih.